kena bersungguh-sungguh lah sedikit untuk awak study. Sebab SEM 2 ni banyak topik-topik yang awak tak belajar dalam SPM. Banyak benda yang awak kena belajar benda baru. Bukan kata matematik sajalah, subjek lain pun sama. That's why saya kata kalau nak skor SEM 1, SEM 2 dah agak susah sedikit nak skor 4 flat. Untuk SEM 2, kena bekerja keras lebih sedikit untuk dapatkan 4 flat. 4 flat ke, nak A ke, kena usaha lebih sikit lah. Okay, SEM 2 kita ada 11 bab. Kalau SEM 1 9, SEM 2 11. Ambil engkau. 11 bab awak ada, tapi jangan risau 11 bab pun dia yang pendek-pendek lah. Dia tak panjang macam SEM 1. Dah tengok kan? Dah ada nota semua? Dah ada nota semua ke? Ada. Dah. Dah ada dah Okay, cuba tengok lecture note dulu. Nanti petang ni pukul 2 awak akan belajar semula lah. Cuma untuk dalam tutor ni saya akan ajar basic-basic dulu. Dan kita tengoklah macam mana. Kalau sempat buat yang susah, kita buat yang susah terus. Okay. Alright. Untuk chapter 1 kita ada partial differentiation. Yang awak dah belajar dulu adalah differentiation. Okay. SEM lepas kita dah belajar differentiation. Konsep differentiation masih lagi sama. Nak differentiate mestilah kuasa bawa ke depan and then kuasa kita tolak satu. Kan? Itu step dia. Masih lagi sama. Kalau eksponen masih lagi kena copy differentiate power. Okay. Kalau ln masih lagi 1 over apa yang dalam ln. Maksudnya yang longkang tu. Lepas tu differentiate pula apa yang dalam bracket. Next apa lagi? Kalau ada kuasa dulu kan. Kuasa bawa ke depan. Lepas tu kalau kuasa tolak satu. Lepas tu baru differentiate dalam bracket. Konsep dia masih lagi sama. Apa perbezaan di antara partial differentiation dengan differentiation biasa adalah kita akan ada setakat awak belajar ni dua variable dalam satu fungsi. Kalau dalam differentiation awak ada implicit kan. Dalam implicit kan kita ada dua variable lah dalam satu equation. Lebih kurang macam tu. Cuma beza dia, kalau implicit awak kena beza kedua-duanya. Tetapi untuk partial, beza satu je. Kalau beza terhadap X, kita anggap X sahaja yang kita nak differentiate. Y ke constant depan dia ke apa ke benda tu, kita anggapkan constant. Untuk kalau differentiate Y, maksudnya Y sahaja kita nak differentiate. Sebutan yang didarabkan dengan X ke, bahagi dengan X ke, darabkan dengan constant apa-apa ke, kita anggap dia sebagai constant sahaja. So konsep masih lagi sama lah. Okay. Konsep dia masih lagi sama. Okay. So ini adalah tata tanda kalau kita nak differentiate terhadap X dan dia ada perkataan partial di sinilah Partial derivative. Allah Akbar. Sekejap ya. Kelas. Bye. Okay. Apa tadi saya nak cakap? Okay. Ada perkataan partial kat situ. Kalau dia nak terhadap X, kita akan tulis F kecil, X bawah dia, ataupun delta. Kalau kita ada differentiation biasa, D kan? dx over dy, dy over dx. Macam tu lah. Tu beza dia. Kalau yang penuh tu differentiation biasa dia D, differentiate. Tapi untuk partial dia punya simbol delta. Dulu saya belajar delta, saya tak belajar F kecil tu. Okay, delta. So sekarang kita boleh gunalah F kecil tu. Kalau nak terhadap Y pula, dia akan tulislah Fy ataupun delta F over delta Y. Okay, alright. So kita itu dia punya simbol. Contoh dia lah. Kalau differentiation dia kan. Katalah kita ada contoh yang pertama. Kita ada contoh differentiation biasa ni belum partial lagi ni. Differentiation biasa. Katalah Y sama dengan X kuasa 2. So macam mana kita differentiate? Dy over dx sama dengan apa dia? 2x. 2x. Kan?
Formula power bawa ke depan and then kuasa kita tolak 1. Ingat step tu lah. Kenapa saya tekankan semula, sebab bab 2 nanti awak akan belajar integration. Jangan tersilap lah differentiation dan integration. Okay. Yang mana dia punya step tu, kalau yang pertama kuasa untuk integration dia terbalik nanti. So jangan tertukar lah. Okey, ini differentiation biasa. Katalah yang kedua, saya ada Y sama dengan, katalah kita ada apa? 3X kuasa 2. Okey, so dy dx akan dapat apa? 6x. 6x. Biasanya kita ambil 3 tu kan. Ataupun seterusnya barulah kita differentiate yang x. So saya nak tekankan kat sini. Ini kita anggap constant. So constant tu sebenarnya kita salin. Yang kita nak differentiate hanyalah x kuasa 2 sahaja. Okay, kenapa saya nak highlightkan kat sini? Sebab bila masuk dalam partial differentiation, partial differentiation, pada soalan ini dia boleh tukar menjadi, katalah fungsi dia ada sama dengan apa? Fxy dia, sekejap fxy dia boleh tukar menjadi ada y kat depan. 3yx kuasa 2. Macam tu. Okay, boleh beza ni. Ini untuk partial dia. Okay. Kita ada fxy kita, fungsi yang diberi adalah 3yx kuasa 2. Yang kita nak differentiate nanti, katalah terhadap x. Okay, terhadap x. Bermaksud, kita highlightkan x kuasa 2 ni. Alright, kita highlightkan x kuasa 2 sebab yang itulah yang kita nak differentiate. Nilai lain tu, nilai lain tu adalah constant. Yang mana bila constant, ni constant bila constant depan x, darab x atau bahagi dengan x, kita hanya kena salin sahaja. So kita akan ada 3y dekat sini. Yang kita differentiate hanyalah x kuasa 2. Iaitu jadi apa tadi? 2x. 2x. So jawapan kita akan dapatlah 6xy. Boleh nampak beza di antara differentiation dengan partial differentiation Okay. Katalah saya nak juga differentiate dia terhadap y. Okay, terhadap y. Bila terhadap y bermaksud kita nak differentiate y dia. Okay, y dia yang kita nak differentiate. Y ni lah. Saya highlightkan sikit Nilai selain daripada y adalah kita anggap sebagai constant. Okay, constant dia. Nilai yang kita nak salin tu. Okay. So sekarang yang kita nak salin 3, Allahuakbar. Yang kita nak salin sekarang adalah 3x kuasa 2. Yang kita nak differentiate sekarang y. Differentiate y dapat berapa? 1. Kau dah kenapa Izwa tiba-tiba lag ke ataupun apa? Tiba gitu kan. So differentiate y, differentiate x, kita ambil constant depan dia je kan. Sebab y nanti jadi kuasa 0, x kuasa 0. So dapat constant dia saja. So dapat 1 lah. That's why dapat 1. So jawapan kita bila differentiate terhadap y, okay, partial differentiate terhadap y, kita akan dapatlah 3x kuasa 2. Okay? Boleh ke? Boleh. Madam. Tidak sama dengan implisit Tak. Oh. Ini baru kita kan implisit. Ni sebenarnya implisit lah ni kan. Sebab bila differentiate y, kita dapat dy dx. Kan? Faham? Tapi untuk partial ni tak adalah. Dia tak ada. Kita anggap dia constant sahaja. Sama ada constant yang didarabkan kita salin. Kalau constant dia sahaja. Constant dia sahaja tu contohlah Okey, contohlah. So ini yang basic dia. So contoh yang pertama, katalah awak ada fxy sama dengan 3 lah contohnya kan.
constant saja. So sama differentiate dia terhadap X. Macam mana saya nak ni Saya buat kotak sikit boleh tak? Ataupun saya tambah page kejap. Okay. Ada tak table Table duk mana table? Tak ada table ke? Oh my god. Insert home. Tak ada? Okay, fine. Okay, tak ada table. So kita anggaplah table kita. Kan? Ya Allah huduhnya. Minta maaf lah ya. Contohlah ni fx kita, ni differentiate kita Allah Akbar. Okay, contohnya kan. Katalah ini fungsi kita, apa-apa fungsi yang kita nak differentiate, katalah fungsi terhadap x, differentiate terhadap x dan differentiate terhadap y. Ni partial So katalah constant. 3 contohnya kan. Tak adalah nilai lain lah 3x ke 3y ke tak ada. Katalah 3 je. So dia differentiate terhadap x ke terhadap y ke dia sama. Kalau differentiate constant akan dapat? 0. Samalah. Dua-dua sama. Okay, katalah pula saya ambil 3x. Kan? 3x. So kalau differentiate terhadap x akan dapat apa? 3. Differentiate terhadap y akan dapat? 3x. 0. Ada y tak? Tak ada y. Kita anggap constant, dia jadi 0. Faham? Selain Izwa ni, yang lain ni mana? Tidur ke apa ni? Tak menjawab pun? Faham ini. Okay, thank you Syaf. Yang lain yang perempuan? Ada madam. Salin madam. Oh, salin dan faham kan? Jangan salin je. Okay, tak faham madam. tak punya tau. Kalau tak nanti, bila masa awak nak tanya. Okay, katalah 3y pula. So tengok pula, kita nak buat partial differentiation. Okay, kita nak differentiate terhadap x. Apa jawapan dia? 0. 0. Sebab tak ada x. So kita anggap dia tu constant. Okay, sekarang kita differentiate pula terhadap y. Berapa jawapan kita? 3. Okay, boleh? Boleh. Dia nampak dah sikit So kalaulah saya tambah sikit. Okay, saya buat 3 tambah, takkan 3x juga kan? Banyaknya 3. X kuasa 2 lah contoh. 3 tambah x kuasa 2. Saya tambah pula dengan y contoh. Okay, saya tambah dengan y. Okay, kalau beza terhadap x, dia akan dapat 2x. Okay. Yang lain? Nak kena panggil nama ni. Janganlah senyap ni kan. Saya tak tahu faham ke tak faham. Okey. Saya nak panggil Sofia Nabiha. Faham ke tak kenapa jadi 2x? Sofia. Oh, Sofia Nabiha. Kan. Tiba waktu panggil tu lah dia lag lah. Dia hilang lah. Dia hilang terus lah. Betul lah hilang. Siapa saya nak panggil? Nihaya lah. Nihaya dia Nihaya. Hilang juga. Ni kalau aku panggil semua ni kan. Semua orang hilang ni aku rasa. Lain problem tu. Ya, lain problem. Okay, tak apalah. Okay, next. Kalau kita nak beza terhadap... Ya, madam. Ya ada. Okay. Faham tak kenapa dapat 2x, Sofia? Lain saya problem, madam. Oh ya, kau duduk mana ni? Tu, asrama ke, dekat rumah ke, mana? Dah, lagging dah. Tak ingat, hilang dah. Okay, so differentiate pula terhadap y. Dapat apa? 1. Lain slow, okay. 1. Alright, sebab 3 kita anggap constant, x kuasa 2 kita anggap constant, kita nak differentiate y sahaja. Boleh nampak yang sekarang? Yang saya bagi contoh tadi tu, kalau dia darab, kalau dia tambah, kita anggap dia macam constant biasalah.
Constant ni tambah constant ni tambah Y. Macam tu. Tapi kalau dia darabkan dengan Y tadi, barulah kita anggap dia constant yang kita kena darabkan dengan Y. Boleh nampak beza dia? So kalau yang ni saya tambah yang tadilah, nota tadi tu. Katalah saya ada 3x kuasa 2y. Contoh contoh 3x kuasa 2y. So kalau kita nak differentiate dia terhadap x, kita akan dapat 6xy. 6xy. Macam mana asalnya 6xy tadi? 3 dan y akan jadi, contohnya 3 dan y akan jadi constant sebab dia darab darab kita kena still ada lah. So 3y kita hanya darabkan dengan differentiate x kuasa 2, 2x. So dapatlah 6xy. Boleh? Boleh. Okay, kalau kita differentiate pula terhadap y, apa constant yang kita akan dapat? 3x squared. 3x squared. So kan salah tekan pula dah. So 3x squared. Kita differentiate pula y akan dapat 1. That's why jawapan kita akan dapat 3x kuasa 2. Okay. Boleh nampak beza dia? Apa beza kalau tambah dan juga darab. Okay. Sekarang saya nak tambah sedikit lagi, iaitu berkaitan dengan eksponen dan juga ln. Oh, dan juga kuasa. Lupalah. Minta maaf lah saya buat spontan je kan. Huduh lah jadinya. Awak buat cik cantik lah nanti Okay. So katalah saya nak uji dengan bracket dulu. So saya ada, katalah 3x kuasa 2y tambah 1 kuasa 4 lah contohnya. Okay, kuasa 4. So bila kita nak differentiate, saya terpaksa padam sikit, dia panjang sikit nanti. So bila saya nak differentiate terhadap x, tadi fx fx, dia sama sahaja stepnya, iaitu kalau jumpa bracket yang ada kuasa, dia jadi power rule. Bila power rule, kita kena guna konsep power rule lah, iaitu power bawa ke depan, kita salin je apa yang ada dalam bracket, kuasa tolak 1. Itu step yang pertama. Step yang kedua, barulah kita nak differentiate yang dalam bracket. Kan? Ingat tak? Ingat. Ingat Ingat. Barulah kita differentiate apa yang dalam bracket tadi. So 3xy kuasa 2 tu saya tak buat lagi sekali lah. Saya salin je yang atas. 6xy. Okay? Boleh ke? Boleh. Boleh, madam. Boleh. Okay. Kalau dia nak terhadap y pula, dia sama sahaja. Apa beza dia adalah masa differentiate dalam bracket sahaja. Yang depan tu yang kita katakan kuasa bawa ke depan, dalam bracket kita salin, masih lagi sama. Okay. Bezanya bila kita differentiate yang dalam bracket sahaja, barulah dia akan dapat 3x kuasa 2. Boleh? Kalau dia kuasa dulu bawa ke depan, kuasa tolak 1, barulah kita differentiate dalam bracket. Okay? Madam boleh tinggal macam tu juga? Janganlah. Ringkaskanlah lagi. Ni nak bagi contoh je. Kau kan Izwa kan? Nak bagi contoh je kan, aku simplify sampai habis kan? Start lah terbelik kan? Tak, ni kena simplify lah lagi. Lepuk sekarang Izwa ni kan? Boleh ya? Boleh. Okay. Jangan tinggal macam ni adalah lagi tapi kan tak sempat kita nak buat soalan. Okay. Next pula, katalah kita jumpa apa tadi? Eksponen. Eksponen. Katalah eksponen. Saya ambil lah soalan yang sama tu. 3x kuasa 2y tambah 1 kuasa dia. Contoh kan? Contoh pun saja je ambil yang sama kan? Malah nak differentiate banyak kali. Okay. Bila jumpa eksponen, tadi ni kuasa. Okay, kuasa. Ni power rule power rule. Sekarang kita jumpa eksponen. Bila eksponen, ingat balik. Apa tadi? Salin. Copy. Differentiate Lepas tu, kuasa. Differentiate kuasa. Differentiate power Okay. So sekarang ni,
Sama je, maksudnya salin dulu. Alamak, kenapa tak hilang, tak jumpa ni. Habis ing ke apa? Kejap ya, dia tak nak keluar. Okey ada. 3x kuasa 2y tambah 1, copy. Barulah kita differentiate power. So differentiate power tadi dapat apa? Kita dah dapat dekat atas tadi kan? So saya je nak salin je lah balik. 6x, y. Boleh? Boleh. Okey. So sama jugalah dengan kalau kita differentiate terhadap y, copy dulu, bermaksud kita akan dapatlah E 3x kuasa 2y tambah 1. Bezanya bila kita differentiate kuasa, kita tengok y sahaja. So kalau ikutkan kat sini, kita akan dapat 3x kuasa 2 lah. Okey, boleh ke setakat ni? Boleh. Boleh. Boleh ya? Boleh. Right. Dan yang terakhir untuk yang basic lah ni kita kira yang basic lah ni. Lepas ni baru kita tengok soalan yang pelik-pelik. Ni tak muncul lagi product rule, quotient rule tu. Ni baru yang basic saja. Okey. InsyaAllah. Sekarang katalah saya soalan saya ln 3x kuasa 2y tambah 1. Macam tu. Dan kita tak boleh nak guna properties ke apa. Ingat kalau ln, kalau boleh guna properties dulu. Okey. Kalau tak boleh, baru terus differentiate. Alright. Ingat, kalau ln apa-apa sahaja soalan lah. Differentiation ke integration ln tak dapat. Integration ln kita kena guna by part. So differentiation lah senang cerita. Biasanya kita akan gunakan properties dulu, barulah kita differentiate. Okay, so macam mana nak differentiate dia? Longkang kan? 1 over apa yang dalam bracket, barulah kita differentiate pula yang dalam bracket. Kan? Katalah sini fx, sini f prime x dia lah. Allah, kecil berbenar lah pula. Sampai hilang dah. Cak ya. Katalah dalam ln tu fx, so 1 over fx, subhanallah. Fx, lepas tu kita differentiate pula yang dalam fx tu. Okey, katalah soalan kita tadi ln dalam dia adalah fx. Okey, so kita salin je lah. Salin pula dah. Kita buat je lah 1 over apa sahaja yang di dalam bracket. Apa hal ni? 1 over 3x kuasa 2y tambah 1. Barulah kita differentiate yang dalam bracket. Dalam bracket pula. Dalam ln. Kalau terhadap y, terhadap x, sama je lah macam tadi. Kalau terhadap y, apa beza dia? Kita bezakan terhadap y sahaja pada sebelah dalam ln tadi. Yang lain konsep dia sama. Kalau jumpa ln kena buat 1 over. Kalau jumpa eksponen kena copy dulu. Bahagian differentiate tu nanti barulah kita nak kena differentiate. Okey? Boleh ke? Boleh. Okey, yang lain? Boleh, madam. Nanti yang mana yang tersekat-sekat tu boleh tengok video baliklah kod dia. Alright. Okay, ini yang basic. Basic untuk partial differentiation. Cuma saya nak tekankan kalau eksponen dulu, kalau kuasa dulu, kalau ln dulu, baru fikir nak differentiate dia. Alright. So kita masuk kepada soalan tutorial. Ada soalan tutorial Okay. Dalam soalan tutorial, soalan 1 dan 2 dia adalah yang saya ajar tadi. Cuma mungkinlah dia dah buat pelik-pelik kan? Okay. So sekarang ni nak buat soalan mana? Awak rasa nak buat soalan mana? 1, yang mana? 1. Soalan 2C. 2C terus. Bagilah 1 dulu. Soalan 1 tu tak nak ke try? 1E. Awak macam panjang. Boleh. Kan.
Tengok saja je kan Izwa tu. Nak bagi terus yang susah. Mujurlah yang lain tu tak boleh ni kan. Kalau tak. Satu A Okay. madam, satu A lah. Tak nak lah, nak E dah. Okay, dah tulis dah E. Bazir ing saya. 4 tolak 2x kuasa 2. Y kuasa 3. Tambah 4x kuasa 2. Tolak 3y. Okay. So tadi dia kata nak differentiate Z terhadap X dan juga terhadap Y. So kenapa dia kata Z? Sebab dia kata Z equal lah. That's why dia tulis Z. Dan biasanya kita tak tulis lah Z, X kecil macam tu, tak. Biasanya kalau Z macam tu barulah kita katakan delta Z over delta X untuk kita differentiate terhadap X. Okay. So kita highlightkan yang X dulu boleh? Kan? Supaya awak tak confuse. X. Mana lagi X? Ni pun X. Okay. Ada 3 sahaja yang kita nak differentiate maksudnya. Negatif 3y tu akan jadi kosong. Next, kita tengok apa constant dia kan. Yang kita merah ni kita anggap constant dululah. Alright. Sekarang baru kita differentiate. So kita ada y kuasa 4. Differentiate x dapat? 1. Tolak 2 y kuasa 3. Differentiate x kuasa 2 dapat? 2x. Differentiate pula 4x kuasa 2. So 4 differentiate x kuasa 2 akan dapat? 2x. Yang hujung tu dapat 0. Sebab tak ada x langsung kita anggap dia sebagai 0. Okay, so sekarang kita simplify lah. Kat sini baru saya ajar simplify. Tambah 8x. Okay, boleh? Boleh. Okay. Sekarang kita tengok pula kalau terhadap y. Nak saya salin balik ke ataupun awak boleh nampak? Salin balik Okay, salin je lah balik dulu ya. Supaya tak confuse. Tambah 4x kuasa 2 tolak 3y. Okay, sekarang kita highlight pula y. Y kuasa 4. Y kuasa 3. Negatif 3y. Okay. So sekarang yang lain tu adalah constant. Okay. Constant. Ni pun constant, tak payahlah. Lupa pula ni 3x. Okay. 3y. Kan negatif 3 lah kita punya constant. Okay. So kalau kita nak differentiate terhadap y pula, x kita sebagai constant kita salin. Differentiate y kuasa 4 akan dapat? 4y kuasa 3. 4y kuasa 3. Tolak 2x kuasa 2 sebagai constant. Differentiate y kuasa 3 akan dapat? 3y squared. 3y squared. Tambah 4x kuasa 2, tak ada y, so dia jadi constant, dia akan jadi 0 lah. Kalau kita differentiate. Okay, negatif 3y, kita differentiate akan dapat negatif 3 darab? 1. Okay, next kita simplifykan lah. So 4x, y kuasa 3 tolak 2, 3 dapat 6x kuasa 2. Y squared. Y squared. Okay, tolak 3. Boleh? Alhamdulillah. Okay, next soalan 2. 2 apa tadi, Izwa? C. 2C. 1/2. 2D 2D. 2D 2D. Yang lain okey ke? Yang lain kalau nak suruh saya buat pun bagi tahulah. 2D. Y. fxy. Sama dengan y x per y. Alright. Y, okay. Sekarang kita nak differentiate dia terhadap x. So kita highlightkan dulu x. Perasan tak sini ada x1 je. Kan? Dia adalah
eksponen kuasa X sahaja sebenarnya. Okay. Maksudnya Y dan juga 1/Y ni adalah kan 1/Y kata adalah constant. Constant. Okay, kalau F ni pula kita boleh buat F kecil. So F kita akan dapat constant kita salin kan. So Y lah. Bila jumpa eksponen, macam eksponen tadi. Salin. Salin. Lepas tu? Differentiate kuasa. Differentiate kuasa. Barulah awak fikir. Nak differentiate X over Y. 1/Y tadi adalah constant dia kan? Differentiate X akan dapat? 1. So, jawapan kita Y dengan Y boleh hapuskan. Yang tinggal adalah eksponen X over Y. Okey? Okey ke? Okey. Yang lain? Yang lain okey tak? Oh, maksudnya asing kuasa dia. Asing kuasa dia? Tak faham. Kan kita ada X per Y kan? Kita nak kita nak differentiate ni kan? Macam tu. Kan? Saya asingkan supaya saya tak nak buat confuse. So yang kita nak tadi X sahaja kita differentiate. So 1/Y adalah dia punya constant. Sebab tu saya pisahkan dia menjadi constant 1/Y. Baru kita fikir nak differentiate X tu. Kan? Boleh? Boleh ke? Boleh. Alright. Okay, yang lain ada nak tanya? Sebab saya nak masuk yang ke Y ni. Bila Y ni, kalau awak perasan ada berapa Y dalam sebutan tu? 2. Dan hubungan dia adalah darab. Nampak? Bila dia ada 2 macam ni dengan hubungan dia adalah darab. Produk. Ya, betul. Kenalah buat UV. Ya. Okay. Dia dah start susah sikit dah ni. Barulah U dan V. So nak buat satu-satu ke nak buat direct je? Satu-satu. Okay. So katalah U kita Y. Differentiate U akan dapat? U1. U prime 1. Okay. V kita tadi eksponen X per Y. X kat atas ni jadi apa? Constant. Ya, constant. Dah macam ghostan dah aku dengar. Okay, Y kita duduk kat bawah kan? So awak bayangkan kalau ada 1/Y, awak nak differentiate. Nak differentiate ni? Negative 1/Y squared. Sebelum kita nak differentiate tu, awak kena bawa ke atas dulu kuasa dia kan? Barulah boleh differentiate dia jadi negative Y, negative 2 kan? So samalah konsep macam ni. Cuma mula-mula awak jumpa eksponen. Salin dulu. Lepas salin, baru kita differentiate kuasa. Differentiate kuasa tadi, X kita adalah constant. Kita differentiate 1/Y, kita akan dapat negative Y, negative 2. Boleh ke? Kenapa aku punya macam Sefati punya ni pula ni? Okay. Boleh ke? Boleh. Pula kan? Tiba terfollow dia punya intonasi dah kenapa. Okay. Cuma ingat je lah lepas-lepas ni kalau awak rasa confused, kalau boleh highlight kan. Kalau boleh buat kali lain, buat kali lain. Ataupun kalau tak tahu, buat macam saya ni. Buat kat sebelah. Tak apa, buat je lah kat sebelah dulu. Belajar daripada basic dulu. Maksud saya, daripada basic dulu. Kalau jumpa 1/Y, macam nak differentiate? Cubalah kita differentiate dulu satu-satu kan. Barulah kita masukkan dalam apa hasil differentiation kita. Lagi mudah. Okay, tapi tak boleh lagi ni. Ini baru dia punya UV file tu. Kan, so kita akan ada ikan. Ingat lagi tak ikan tu? So kita akan dapat Y
sama dengan, okay, apa rumus kita? VU prime tambah UV prime. V prime. Ya, ingatlah benda tu. Jangan buat-buat lupa. Konsep dia sama. Okay, U kita Y. Yang ni saya tak ringkaskan. Tak apalah, saya salin dulu. Nanti baru kita ringkaskan. Negatif eksponen X. Yang ini negatif 1/Y kuasa 2, boleh? Boleh. Saya letak ke bawah Okay. Lepas tu baru kita nak ringkaskan. Okay, kita ringkaskan dia. Yang pertama tak ada Y dengan Y ni boleh kecilkan. Yang lain tak boleh dah. So dapatlah E X over Y minus X E X over Y over Y. Okay. Cuma kalau lah soalan ni objektif, contohnya dia nak dalam bentuk simplest form, termudah, kita boleh factorize E X over Y. Kan? So kita simplify yang ni dan juga yang ni. So yang tinggal dalam dia adalah 1 minus X over Y. X over Y. Itu kalau nak paling simple lah. Okay. Boleh nampak beza di antara soalan ni kalau terhadap X dan juga terhadap Y. Nampak simple, mungkin satu simple, satu lagi susah. Macam tu lah. Or otherwise. Mungkin X yang susah, Y yang senang. Okay? Faham? Alright. Okay, lagi? Ada masa lagi tak ni? 8:41. Okay. Ada lagi? Quotient tak, madam? Quotient tak ada kan? F pun tak boleh. Ada ln, ada eksponen. Ada dalam bracket yang nak kena darab-darab. Mana nak? E, F, Y. G. E, F, G. F. Okay, so kita ambil F Saya nak buat kat sini lah F dia. Macam susah je aku nak salin ni. Sekejap ya. Okay, ni nama dia orang rajin. Allah subhanallah. Okay. Alah. Okay, copy. Lupa pula boleh copy. Kita paste kat sini ya. Home. Insert. Tak boleh paste lah. Boleh. Okay. So inilah soalan kita, mak oi besarnya. Okay, so kita ada 2x, y. Macam tu. Maksudnya sekarang kita akan ada apa tu? Kita tak boleh nak kata hasil darab ke bahagi dulu ke ataupun macam mana. Yang pentingnya mula-mula saya rasa kita kena fahamkan dulu soalan ni ada apa. Okay. Soalan ni ada 2 bracket kan. So kalau kita mudahkan soalan ni, bukan mudahkan, maksud saya tulis dalam bentuk yang awak lagi nampak. Sebenarnya 5x, tolak y kuasa dia setengah kan. Kalau kuasa setengah kita tak boleh nak expand. Kalau dia kuasa 1, kita boleh expand, barulah kita differentiate. Tapi sekarang dia ada kuasa 1 dan kuasa setengah. So kita tak boleh nak darab dulu. Dan kita tak boleh nak buat apa-apa. Sekarang cuma kita highlightkan dulu. Katalah kita nak x terhadap x. Kita ada 2x dan 5x. Dan di antara dua hubungan tersebut ada darab. Kan? Okay, 2 ni hubungan dia adalah darab. Operasi yang dia ada adalah darab. Barulah kita tahu, maksudnya kita nak kena buat UV. Macam tu. Boleh ke? Boleh. Okay. So kita buatlah UV kita. U kita adalah 2x tambah y. So U prime akan dapat 2. Okay. V kita akan dapat 5. Allah.
V kena power rule kan. Iya betul. V kita ni kena power rule sebab ada kuasa kat luar tu. Ada kuasa kat luar. So V prime macam tadi. Kalau nampak kuasa, kuasa dulu. Kuasa pula tolak 1 barulah differentiate dalam bracket iaitu 5. 5. Okey, 5. Lepas tu barulah kita buat U V prime tu kan. Okey. So kita akan dapat Fx sama dengan V U prime tambah U V prime. Ya Allah. Hal ni tiba tulisan macam tulisan ni. Kuasa negatif setengah. Okey? Bolehkah? Boleh. Alright. Lepas tu kita factorize lah untuk kita ringkaskan dia. So saya tak nak lah buat panjang ya. Saya biarkan dulu setakat ni. Nanti kalau nak exam ke apa barulah kita belajar macam mana nak simplify. Dia sama je macam kaedah tadi iaitu kita faktorkan. Faktorkan kuasa terkecil lepas tu dan seterusnya lah. Okay. So kalaulah saya nak terhadap Y, ni lah. Bukan ni jadual saya. Tak ada. Okay. Ada. Benda aku tadi aku lupa dah lah. Aku lupa dah. Aku dah lupa. Terhadap Y. Terhadap Y. Okay. Terhadap Y. So saya highlightkan Y pula lah. Boleh? Salin balik ke? Salin V prime. V prime. Sebab beza tak UV prime dia nanti? Beza kan? Sebab tadi terhadap X, sekarang kita nak terhadap Y. So berbezalah. So masih lagi samalah kena buat UV sebab dia masih lagi hasil darab kan? Masih lagi kena buat UV. Cuma jawapan UV kita pun akan berbeza. Dah kenapa nak differentiate terus ni? Okay, 2X tambah Y. Differentiate Y. Berapa? 1. 1. Okay. V kita 5X tolak Y kuasa setengah. So V prime akan dapat kuasa dulu. 1/2, negative 1/2. Barulah kita differentiate dalam. Negative 1. Differentiate dalam negative 1. Panjang. Apa hal ni? Dah. Izwa yang pilih soalan ni. Nak buat macam mana? Okay. Lepas tu kita masukkanlah dalam kita punya rumus UV tu. Okay. So kita akan dapat kuasa setengah darab 1 tambah U dan darabkan dengan V prime ada negatif. Negatif 1/2 5X tolak Y kuasa negatif setengah. Lepas tu ringkaskanlah seterusnya ya. Okey? Dah, puas hati dah? Boleh. Okey, boleh. Puas hati dah Okey. Kau dah 8:48 dah. Okey, cepat. Sempat tak satu lagi contoh? Sempat kot. Sempat. Soalan mana nak buat? Allah. Okey, soalan mana lagi satu? Cepat. Soalan mana lagi? Yang tu kau jadi gitu, yang tu kau jadi gitu. Gitu. G. Eksponen. D. D dah buat. G. G pun. G boleh G. Boleh lah. Okey, boleh lah ya. Okey. Allahu Akbar. Ya Allah, mana nak buat ni? Sinilah G. 2G. 2G kejap ya. 2G. Allah. Fxy. Hudunya saya salinlah hudu-hudu dulu. Tambah X, E, Y. Okey. So soalan 2G. Dia nak
XY tambah XEY. Okey. So sekarang sama je macam tadi. Kita tak boleh nak kata lagi kan? Kita highlight dulu. Katalah kita nak terhadap X. X. Apa hubungan di antara X? Tambah. Tambah. Maksudnya perlu buat tak UV? Tak perlu. Tak perlu. Okey, tak perlu pun. Kita differentiate macam biasa sahaja. So kita nak beza terhadap X sekarang. Apa jadi pada Y kat situ? Constant. Constant. Kita akan dapat Y. Differentiate X akan dapat? 1. Tambahkan apa terjadi kepada eksponen Y, dia adalah? Constant. Constant. Differentiate X akan dapat? 1. 1. So dapatlah jawapan dia Y tambah E Y. Boleh? Nampak susah kan? Nampak je susah. Kita kena Boleh. try dulu. Okay. Sekarang saya nak buat FY pula. FY saya highlight colour lain lah. Dia kan dia datang dah tak berapa nak rajin. Kita highlight je lah dua-dua. Kita nak Y pula sekarang. EY pula sekarang. Okay, apa hubungan Y dengan EY tu? Operasi dia tambah. So tak adalah kita buat product rule. Betul. Okay. Kita differentiate sahaja. Kalau Y, X nak buat apa kat depan X tu? Nak buat apa kat depan X? Nak buat apa dengan X tu? Constant. Ya Allah subhanallah. So kita salin sahaja. Differentiate Y akan dapat? 1. 1. Okay, tambah EY yang kita nak differentiate. X apa jadi kat depan tu? Constant. Differentiate EY akan dapat? EY. So jawapan dia X tambah, ya Allah mana hilang ni? XEY. Kan nampak susah. Tapi tengok dulu. Highlight dulu mana yang kita nak differentiate. Tengok operasi apa. Kalau ada darab, baru kita buat product rule. Tak ada darab, tak ada bahagi, maksudnya kena tambah tolak, buat macam biasa. Kan? Nampak susah tapi sebenarnya dia adalah senang sahaja. Okey? 8.51 dah. 4 minit. Tak cukup ke kan? Dah lah kot tak? Boleh. Apa yang boleh? Boleh habis awal. Satu lagi pun boleh. Satu lagi boleh? Boleh. Confident Izwa. Tak yalah online lag tu kesian dia orang. Okey, tak apa. Petang ni ada lecture lagi. So boleh kukuhkan lagi dalam lecture nanti. Medan Zibah akan ajar lagi juga. Jangan risau. Okey, kuliah kita sama sebab kita kuliah 1 ke, kuliah 2 ke, kuliah 3 ke, kita orang dah minta pada waktu yang sama. Jadi kita orang akan tukar-tukar lah. Mungkin bab 1 Medan Zibah, bab 2 saya, bab 3 orang lain ajar. Macam tu lah. Tak kira kuliah dah sekarang. Kita campur je. Faham. Okay. Supaya semua dapat yang sama. Kan? Kelas saya, kelas orang lain pandai, kelas saya pun pandai. Macam tu. Sebab lecturer yang sama aja lecture. Okay. Alright. So itu saja. Kelas kita next bila? Esok pukul 8. Tolonglah dah tahu pukul 8 bangunlah awal kan? Boleh? Boleh. Jangan sampai saya suruh wajibkan semua pasang kamera ingat minggu depan saya jumpa you all. Dalam kelas siaplah. Okay, so untuk